إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya amalan dikira berdasarkan niat, dan setiap seseorang itu mendapat apa yang dikehendaki berdasarkan niat dia juga. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu dikira kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana dunia, untuk mendapatkan dunia, ataupun untuk mengahwini mana-mana perempuan, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dikehendaki ataupun tujuan hijrah. Ayat yang pertama, apabila Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat, perkataan ini bererti ta'alluq al-a'mal bin niyat. Amal ini bergantung kepada niat. Maknanya, perkara yang menentukan amalan ini diterima ataupun tidak adalah niat. Amalan ini dikira valid kalau niat dia betul, dan kalau niat tak betul, amalan dikira tidak valid. Ini pentingnya hadis ini. Sebab itu ulama hadis, mereka bahaskan hadis ni daripada dua sudut. Yang pertama, al-a'mal al-syar'iyyah, amalan yang berkaitan dengan amalan syar'i. Maka sahnya amalan syar'i ini mesti ditentukan oleh niat. Kalau tak ada niat, amalan syar'i dikira tidak sah. Apa maksud tidak sah? Kalau amalan syar'i tidak sah, artinya kalau perkara tu wajib, kita mendapat dosa, sebab kita belum menunaikan kewajipan. Itu amalan syar'i. Sahih ataupun batalnya amalan dengan niat. Yang kedua, hadis ini juga membahaskan tentang amalan-amalan lain yang bukan amalan syar'i. Amalan seharian kita, adat. Apa sahaja yang kita buat dalam hidup, dia juga dikira berdasarkan niat. Asalnya perkara ibahah, harus. Makan adalah benda yang harus. Kalau makan itu disertai dengan niat ibadah, kita dapat pahala. Tapi kalau tidak disertai dengan niat, maka seolah-olah kita buat benda harus, biasa. Tak ada pahala, tak ada dosa. Dan niat ni dia satu masalah yang besar di kalangan fuqaha. Sebab macam kita sebut dulu, niat ni benda yang tak boleh diukur. Orang tak tahu. Disebabkan dia tak boleh diukur, mazhab-mazhab fiqh, dia ada cara berbeza untuk membahaskan niat, ibadat-ibadat yang berkaitan dengan niat. Contohnya, dalam bab yang sekarang ni tengah heboh di Malaysia, boleh tak atlet sukan Olimpik kasarkan solat ataupun jamakkan solat? Pertama sekali, masalah niat dia kita tak tahu. Kenapa mereka pergi Olimpik, kita tak tahu. Sebahagian fuqaha, mereka bezakan di antara perjalanan yang maksiat dengan perjalanan yang bertujuan untuk melakukan ketaatan. Maksudnya apa? Kalau kita keluar berjalan untuk melakukan ketaatan, kita keluar untuk menuntut ilmu, kita keluar untuk cari rezeki, kita keluar untuk beribadah dan sebagainya. Jadi untuk ketaatan. Satu lagi jenis perjalanan, jalan yang ibahah, harus, untuk tujuan kita sendiri saja, jalan-jalan seronok. Ataupun yang ketiga, jalan untuk tujuan maksiat. Jalan
Maksiat ni ada benda yang masih lagi dalam pertikaian dan ada benda yang confirm maksiat. Macam kita sebut minggu lepas hadis syubhat, ada benda yang kita tak tahu ni kira maksiat ke kira ibadat. Negara menganjurkan sukan. Ketika Qatar dapat jadi tuan rumah untuk Olimpik, bila dia jadi tuan rumah, Qaradawi puji, untung kita boleh bagi orang tengok tentang Qatar, tengok tentang Islam. Tapi ulama-ulama di Saudi bantah, dan mereka bantah tindakan Qaradawi puji. Kenapa perlu puji? Sebab bila kita buat World Cup, maksudnya Arab akan masuk, pakaian-pakaian yang tidak Islami akan masuk. Jadi ini bab-bab syubhat ni. Balik kepada cerita perjalanan kita. Ada perjalanan yang maksiat. Penentuan dia apa? Penentuan dia kita boleh tengok tujuan orang pergi berjalan, tapi akhirnya dia urusan hati masing-masing. Urusan hati. Kata Al-Imam Syafi'i, ataupun kaedah di dalam mazhab Syafi'i, ar-rukhsah la tunalu bi al-ma'asi. Maksudnya rukhsah tak boleh dapat apabila perjalanan itu tujuan dia maksiat. Orang yang dia berjalan daripada Qatar, dia pergi ke Bahrain nak tengok konsert, contoh, dia boleh dapat tak boleh dapat rukhsah? Mengikut mazhab Syafi'i, dia tak boleh dapat. Sebab apa? Sebab yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, rukhsah tak boleh dapat kalau perjalanan itu maksiat. Kaedahnya apa? Kaedahnya Allah nak bagi hadiah. Takkanlah kita ambil hadiah Allah untuk buat maksiat. Tak patutlah. Itu kaedah. Sebahagian ulama mereka menyebutkan, dalam bab ni kita tak tahu niat orang, kita tak tahu apa benda orang buat tu, maka dia dibiarkan secara umum. Jadi sebab itu ada sebahagian ulama mereka tak bahaskan banyak tentang niat, terutamanya dalam bab fiqh mereka tak bahaskan banyak, sebab niat benda yang tak boleh diukur. Balik kepada cerita kita, amalan dikira berdasarkan niat. Kalau kita buat satu benda yang namanya ibadah, tapi tujuan kita buat tu, kita tidak berniat untuk melakukan ibadah, maka termasuk dalam hadis ni, innamal a'malu binniyat. Sahihnya amalan itu dikira berdasarkan niat dalam semua bab. Contoh, kita ni memang jadi budaya hidup kita, ataupun orang Arab, budaya hidup dia, bila dia nampak benda yang cantik, dia akan ucap Masya Allah, tanpa melahirkan apa-apa niat dalam hati dia. Dia tak fikir nak ucap apa pun, semula jadi benda tu diucapkan. Dia tidak dikira ibadah, sebab bukan dengan iradah kita, bukan dengan iradah kita untuk puji Allah, tak dikira. Sama juga orang yang banyak benda yang, terutamanya benda-benda yang berkaitan dengan ucapan, benda yang kita selalu buat. Contohnya sebelum makan, kita selalu baca doa makan. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun hadis ni dhaif, tapi bila kita dah selalu buat, dia jadi budaya hidup kita. Nak makan je kita mesti baca doa makan. Walaupun kita tak ada niat nak baca doa makan pun, kita tak ada niat nak berdoa, di situ tidak dikira, sebab kita tidak menghadirkan niat. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi SAW, kalau kita tengok hadis berkaitan dengan solat, banyak bacaan yang Nabi ajar dalam solat. Istiftah sebagai contoh. Kadang-kadang Nabi ajar sahabat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Kadang-kadang Nabi ajar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana laka wa ilaik tabarakta wa ta'alai astaghfiruka wa atubu ilaik. Contoh, kadang-kadang Nabi ajar apa lagi doa lain istiftah, subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Bukan. Apa dia? Lupa lah. Subhanallah wa bihamdihi. Macam mana lupa lah? Ha? Allahumma ba'id baini wa baina dhanbi kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa kepelbagaian yang Nabi ajar. Doa-doa ni kita hafal, kita baca, tapi tak sembahyang lupa. Dia bila sembahyang baru teringat balik. Tuan-tuan, yang pentingnya kepelbagaian yang Nabi ajar, dia memberi isyarat bahawa untuk satu, mengelakkan kita daripada bosan. Kalau kita baca benda yang sama, kita bosan. Yang kedua, kalau kita ulang benda yang sama, hilang niat kita dalam ibadah. Terutamanya kita ni, bahasa Arab bukan bahasa kita. Kita kalau hafal satu benda daripada umur 12 tahun sampai umur 65 tahun, bila rokok je subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kadang-kadang ruh ucapan itu hilang. Pengertian ucapan itu tak ada. Kita tidak menghadirkan niat kita. Jadi itu antara hikmah Nabi bagi kepelbagaian. Subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh, contoh. Jadi kepelbagaian ni penting, dia membantu. Bacaan ketika sujud, dalam hadis Ali, diriwayatkan daripada Ali, Nabi sebut ketika kita sujud, ucapan yang diucapkan. Kenapa saya lupa? Benda ni ingat masa semayang, keluar masa semayang lupa. Sebab dia off topic, tak tertulis, jadi tak ingat. Hadis Ali, tuan-tuan, sebenarnya hadis Ali ni dalam mazhab Syafi'i. Tadi istitah panjang tu, itu yang Imam Syafi'i pilih. Tapi malangnya kebanyakan orang mazhab Syafi'i tak amal. Tapi yang baiknya, keluar topik tak pun, Imam Syafi'i ni hebatnya. Saya tengok dalam Al-Mawardi, dalam Al-Hawi Al-Kabir, dia ni betul-betul menjaga jamaah. Kalau solat jamaah, Imam Syafi'i memilih ucapan yang pendek-pendek. Jadi sebab itu istiftah yang panjang. Ketika jamaah, siapa yang berhenti sehingga wa ana minal muslimin, dia tak sambung yang panjang yang selepas tu, dia dikira okey. Sebab apa? Sebab jamaah, imam jangan ganggu makmum baca panjang-panjang. Jadi yang dipilih yang pendek-pendek. Tapi kita panjang ke jemaah ke sendiri, kadang-kadang yang tu yang kita hafal, yang tu yang kita buat. Membuatkan niat tu tak datang. Jadi ini pentingnya niat dalam semua benda. Sebab itu untuk dapat pahala dalam hidup kita, dia bukan semudah melakukan ibadat. Sebelum melakukan ibadat, mesti dengan niat. Kita sedekah, kadang-kadang mudah, tabung yang lalu depan kita ni, kita datang kuliah, sini tak ada tabung, alhamdulillah. Tabung yang lalu kat depan kan, datang kuliah, kita bubuh tabung tu atas dasar apa kadang-kadang? Kadang-kadang tengok orang sebelah bubuh, sebelah pun bubuh, ini tak bubuh, tak sedap pula, bubuh lah dalam tu. Kalau kita bubuh tu, dia jadi apa? Tak ada apa. Orang tu buat, aku pun buat, tak ada apa. Harus ibahah. Tapi kalau kita niat, tengok ni aku bubuh ni, bagi orang nampak, orang tahu kata aku bubuh, itu bukan tak ada apa, dapat dosa. Tapi kalau kita niat bubuh tu, niat apa lah? Niat bubuh ni, bagilah ustaz makan sikit lebih kan, bubuh dalam tabung. Itu niat pahala. Kita dapat pahala, ustaz dapat pahala sekali. Tapi yang penting tuan, mengambil upah ni, kebanyakan ulama tak suka yang bantah. Mengajar mengambil upah. Balik kepada cerita niat, itu yang pertama. Al-a'mal bin niat. Sahnya amalan berdasarkan niat. Jadi sebab itulah semua ibadat kita, rukun yang pertama adalah niat. Dia bab ni, sebab hadis niat ni satu, jadi ulama membahaskan dia daripada sudut yang berbeza. Imam Syafi'i kata niat ni rukun. Solat sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i dia rukun. Rukun maksud dia apa? Benda tu termasuk di dalam ibadat. Ikut mazhab Maliki, niat bukan rukun, tapi niat adalah syarat. Syarat maksud dia apa? Dia di luar daripada ibadat. Syarat sah solat mesti berwuduk. Okey, jadi wuduk di luar solat. Wuduk bukan solat. Kita wuduk malam ni, kita tak tidur, esok pagi kita sembahyang subuh, sah sembahyang kita. Sebab wuduk tu bukan rukun, dia di luar daripada solat. Syarat wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang zuhur adalah zawal. Selepas daripada zawal, matahari tergelincir sikit, dia dah tergelincir dah, kita solat kita sah. Sebab itu syarat, dia di luar. Kalau rukun, maknanya rukun di dalam ibadat.
Rukun solat, sujud. Sujud mesti di dalam solat. Saja-saja sujud tak ada sebab, boleh tak boleh? Satu, dia bukan solat. Kalau kita sujud saja-saja seronok, tak ada apa. Bukan sujud syukur saja seronok, dia bukan solat. Yang kedua, Imam Nawawi kata tu bid'ah. Takarrub dengan cara sujud itu tak boleh. Sujud syukur ada, tapi saja nak tambah pahala, tak ada apa rasa 2 minit lagi nak start meeting. Tak ada apa, sujudlah pisat, sujud baca 3-4 kali zikir, itu bid'ah. Takarrub macam kita sebut minggu lepas lah. Kita tak boleh reka ibadat sendiri. Balik kepada cerita rukun dengan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, niat ni rukun solat. Dalam mazhab Maliki, niat adalah syarat menunaikan solat. Apa beza dia? Bab ni tuan-tuan, kita tak perlu bincang pun, sebab sama ada dia rukun ke dia syarat kan, niat tu memang berlaku bila-bila masa pun niat ada. Tapi perbezaan dia, kalau kita kata dia rukun, artinya masa kita berdiri nak solat mesti ada niat pada ketika tu, sebab dia sebahagian daripada ibadah. Tapi kalau kita kata dia syarat, maksudnya apa? Kita ada niat sebelum start kereta dah, datang ke masjid terus solat. Ikut mazhab Maliki dia sah, tapi ikut Syafi'i dia tak sah, sebab niat tu rukun, mesti kena dengan ibadah, dalam ibadah. Jadi ini berkaitan dengan perkataan Nabi SAW yang pertama. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bila orang tanya Imam Ahmad apa maksud niat, Imam Ahmad kata, yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihin nas. Niat ni artinya seseorang itu dia mengubati hati dia, meletakkan hati dia dalam keadaan idza arada amalan la yuridu bihin nas, untuk melakukan satu benda yang orang tak mau buat. Artinya apa? Dia taklif diri dia untuk buat satu benda yang bukan biasa. Itu niat. Bukan semua orang buat, bukan benda biasa. Biasanya orang tak mau buat, tak ada faedah pun, tapi dia buat benda tu, dia bagi tahu hati dia, iradah, dia tanam kehendak dalam jiwa dia nak buat benda tu. Jadi itu dikira niat. Kalau benda saja semua orang buat, benda yang ada keperluan dia sendiri, itu tak penting, tak dikira. Dalam ibadah, niat ni benda yang saja-saja orang tak mau buat, tak ada apa orang tak mau buat pun, tapi dalam keadaan itu dia tanamkan kehendak dalam hati dia untuk buat. Di situ berlaku niat. Kalau kita solat setiap hari kan, kita masuk masjid kita solat 2 rakaat, masuk masjid solat 2 rakaat. Orang tanya sebab apa solat 2 rakaat, tak tahu, daripada kecil dah buat macam tu. Itu bahaya. Kalau orang tanya sebab apa solat 2 rakaat, ini adab masuk masjid, aku solat 2 rakaat kerana Allah. Okey. Jadi, tapi kalau kita masuk kita solat, kita solat, sebab apa? Aku tak tahu, saja seronok, semua orang buat aku buat. Di situ tidak berlaku. Walaupun sebelum solat kita ucap usalli, niat tahiyatul masjid je lah. Usalli sunnat tahiyatul masjid, macam mana niat dia? Niat solat, okey, nantilah kita bahas bab melafazkan niat solat. Jadi yang penting di situ berlaku niat. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Dalam hadis Bukhari, sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan al-khawatim, hujung dia. Macam hidup kita dikira berdasarkan hujung dia. Duduk hidup 60 tahun memang ibadat, tiap hari sembahyang jemaah, jaga dia elok sembahyang jemaah. Lepas tu sampai umur 60 tahun, tension, dapat penyakit tension, tak tahan sakit, bunuh diri. Jadi apa? Mati dia bukan mati yang baik, mati dia mati yang fasik. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan dikira berdasarkan hujung. Hujung amalan tu elok, eloklah amalan. Hujung amalan rosak, rosaklah amalan. Jadi sama juga hadis ni, amalan dikira berdasarkan niat. Orang tahu ke orang tak tahu, ini masalah yang siapa pun tak tahu, kita aja tahu. Kita solat, kali pertama kita solat, niat kita bukan untuk solat, niat kita lain. Tak ada, memang tak ada kehendak langsung nak solat, nampak orang semua solat, kita pun solat. Lepas tu baru kita fikir, tadi niat, tak ada niat langsung nak solat pun, niat nak buat benda lain. Sah tak solat kita? Solat kita belum sah, sebab niat.
Ini benda paling penting yang orang tak tahu. Kita sendiri dengan diri kita, sah ataupun batal dikira berdasarkan niat. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang daripada kamu mendapat ma nawa, apa yang dia niatkan. Apa yang kita dapat berdasarkan niat itu. Contoh dalam bab fiqh, dia ada dua benda. Bila kita kata manusia dapat berdasarkan apa yang dia niat, maka ulama fiqh sebutkan ada dua benda. Satu, fungsi dia untuk tamyizul ibadat an ba'dihha, membezakan di antara ibadat-ibadat. Apa beza dia? Beza di niat je, tak ada beza lain lah. Contoh, bezakan ibadat. Kita solat 2 rakaat. Tuan-tuan kat sini, jemaah kat sini tak baca kunut kan? 2 rakaat. Kalau niat kita solat 2 rakaat itu adalah solat sunat sebelum subuh, itu yang kita dapat. Kalau niat kita solat subuh, itu yang kita dapat. Walaupun sama je, tak ada beza. Daripada mula bacaan kita sampai habis sama. Bezanya apa? Bezanya pada niat. Menentukan apa yang kita buat. Waktu tengah malam, kita bangun tengah malam, kita solat tahajud, itu yang kita dapat. Kita bangun tengah malam, kita belum sembahyang isyak, kita sembahyang isyak, kita dapat pahala tahajud tak? Tak. Walaupun 4 rakaat juga tahajud, boleh buat 4 rakaat, tapi dikira berdasarkan niat. Apa sahaja. Puasa 6 selepas raya, macam kita bincang minggu lepas. Hari kedua dia start puasa 6. 2 orang yang berpuasa 6, seorang perempuan yang dia tinggal 6 hari kerana uzur, dia puasa 6. Suami dia puasa 6 juga. Sama ada ibadat dia, bentuknya sama, tapi perkiraan dia lain. Perempuan ni puasa dia puasa wajib kalau niat dia untuk qada. Lelaki ni pula puasa dia dikira puasa sunat kalau niat dia untuk puasa sunat 6 hari selepas hari raya. Jadi beza di antara ibadah dengan niat. Ibadat yang sama, pergi umrah. Seorang ni dia pergi umrah saja, nak pergi umrah, dia dah pergi dah dulu. Sekali lagi dia nak pergi umrah. Jadi umrah dia adalah sunat. Seorang ni juga dia ada niat apa-apa, dapat apa yang dia hajat, dia bernazar nak pergi umrah. Dia pergi umrah juga. Bezanya, orang ni umrah dia sunat, orang ni umrah dia wajib sebab nazar. Memisahkan di antara ibadah. Yang kedua, niat juga tamyiz maksud bila amal, untuk membezakan di antara maksud-maksud amal, kehendak kita dengan amalan. Itu fungsi dia juga. Sebab itu dua benda yang kita perlu ada dalam niat, dua benda. Satu, apa yang kita buat. Yang kedua, kenapa kita buat. Ini mesti ada. Solat, apa benda yang perlu ada? Satu, apa yang kita buat. Aku solat subuh, aku solat sebelum subuh, sunat sebelum subuh. Yang kedua, kenapa kita buat. Aku solat kerana Allah. Ada dua benda ni, sempurna niat kita. Perlu tak tahdid. Aku solat ni, mula dengan ni, habis dengan ni, pukul ni aku nak solat, aku nak baca pendek-pendek. Perlu tak perlu? Itu tak perlu. Apa kita nak buat? Tak perlu. Detailnya tak perlu. Yang penting, ibadat tu apa? Sampailah ke tahap beza antara ibadat tu dengan ibadat lain, jelas. Dah jelas tak? Okey. Kalau kita niat, aku semayang 2 rakaat kerana Allah, itu belum jelas. Sebab 2 rakaat tu boleh jadi subuh, boleh jadi sebelum subuh. Ada orang dia niat, aku solat 2 rakaat kerana Allah, dia rasa nak semayang 2 rakaat sebelum subuh. Dia main lama sikit, dia rasa malas tukar niat tengah-tengah solat jadi subuh. Itu tak boleh. Sebab daripada asal niat dia belum lengkap. Niat dia tidak memisahkan di antara dua ibadat yang berbeza. Itu penting untuk kita tahu. Puasa sebagai contoh. Orang niat puasa kerana Allah. Kalau orang niat, dia tak tahu nak puasa 6, puasa wajib ke, dia tak tahu dia nak puasa ganti ke, puasa 6, tak tahu mana satu nak buat. Pagi tu dia sekadar niat apa? Niat puasa dah lah. Puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Niat puasa kerana Allah. Masuk hari kelima, baru time tu dia fikir, tak larat nak puasa ganti. Jadi puasa 5 hari tukar jadi
kira puasa ganti, itu tak boleh. Sebab apabila dia niat puasa, niat tu belum sempurna lagi. Dia nak puasa apa? Sampai jelas ibadat tu, niat tu sempurna. Aku semayang zuhur kerana Allah Ta'ala, okey, sempurna. Sebab bila kita kata aku semayang zuhur, maksud semayang zuhur tu dah jelas dah. Semayang dia adalah 4 rakaat. Ciri-ciri semayang dia dah jelas. Itu likulli imri'in ma nawa. Semua orang mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. Niat di tempat dia di mana? Ini soalan yang selalu orang tanya. Sebahagian ulama Syafi'i mereka sebut niat ni disebut dalam kebanyakan dalam Al-Hawi Kabir, dalam Syarah Mughni, dalam kebanyakan kitab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sebutkan niat ni disebut lafaz dia dalam solat. Tapi wallahu a'lam, pandangan ini dalam mazhab lain tidak disebut. Ini pandangan yang dalam mazhab Syafi'i je. Dan Imam As-Suyuti, salah seorang alim besar dalam mazhab Syafi'i pun membantah menyebut niat. Cuma yang pentingnya, kalau disunnahkan menyebut niat, sebut. Kalau disunnahkan menyebut niat, satu, kita kata tidak ada faedah daripada menyebut niat. Faedahnya tak ada. Sebahagian ulama menyebutkan yang faedahnya apa? Untuk menguatkan hati. Jadi bila kita sebut, dalam keadaan tu hati kita boleh kuat. Tapi masalah dia, sebelum kita sebut tu, benda tu mesti dah ada. Kalau tak ada, kita takkan sebut. Jadi maksud dia, niat ni bukan untuk menguatkan hati, tapi yang ada dalam hati tu kita sekadar sebut. Sebab permulaan dia mesti dah ada niat. Contoh masalah niat ni benda mudah yang kita kena faham. Dia ni memang bila-bila masa pun niat ni ada. Niat dia takkan, kita tak boleh lepas dah semayang kan, was-was Allah terlupa nak niat tadi, ulang balik. Tak mungkin. Mungkin kita terlupa nak sebut niat, tapi niat kita takkan terlupa. Bayangkan bangun subuh susah payah pukul 2 pagi, tak pernah bangun pukul 2 pagi. Hari ni bangun pukul 2 pagi. Masak nasi pagi-pagi, tak pernah sepanjang tahun. Hari ni baru masak pagi. Masak pagi makan, orang azan subuh berhenti. Tak ada logiknya, saja-saja seronok nak berhenti. Tiba-tiba sampai pukul 10 pagi, Allah terlupa nak niat, batal puasa. Tak logik. Makan lagi. Yang dia pergi bangun awal-awal, yang dia pergi masak nasi, yang dia pergi makan azan subuh dia berhenti tu untuk apa? Tak mungkin orang buat semua benda tu kalau dia tak ada niat. Solat sama juga. Berdiri, ni berdiri ramai-ramai dalam saf ni. Imam duduk depan, imam Allahu Akbar. Kita nak solat bila masa pun boleh kan? Allahu Akbar. Kita tak Allahu Akbar, kita tunggu je. Sampai imam tu dah Allahu Akbar, kita pun baru Allahu Akbar. Angkat takbir, Allahu Akbar. Baru tarik satu nafas, lepas balik Allah terlupa nak niat, kita ulang sekali lagi. Itu benda yang tak mungkin. Melainkan situasi macam ni. Memang niat kita bukan nak semayang lagi. Kita duduk berdiri, nyamuk melekat kat sini. Kita angkat tangan, niat kita nak pukul nyamuk. Bila kita angkat tangan nak pukul nyamuk, imam takbir, tiba-tiba kita pun Allahu Akbar. Yang tu belum. Sebab bukan niat kita untuk solat. Jadi tuan-tuan, masalah niat ni patutnya dia tak perlu ada soalan, orang tak perlu tanya. Sebab benda jelas, mudah. Tak pernah ada seorang pun sahabat yang datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana nak niat buat benda ni?" Tak ada siapa. Hatta ada ibadat yang sahabat tak tahu pun. Nabi buat, lepas tu baru Nabi apa? Jamak sebagai contoh, solat jamak ketika berada di Arafah, hari Arafah, ataupun qasar ketika berada di Mina. Nabi biasa sembahyang zuhur 4 rakaat kan? Bukan Nabi, siapa pun biasa 4 rakaat, dia tukar rakaat batal sembahyang dia. Biasa sembahyang 4 rakaat. Tuan-tuan bayangkan ketika musim haji, Nabi pergi haji, duduk di Mina, Nabi sembahyang 2 rakaat. Bila Nabi sembahyang 2 rakaat, dan yang pergi haji tu bukan macam kita pergi, kita bawa 100 jemaah, kita jaga 100 orang je, kita ramai mutawif. Tapi zaman Nabi seorang yang tahu buat haji, orang lain semua tak tahu. Tak ada mutawif lain melainkan Nabi. Dan yang pergi haji tu, bilangan dia, Ibn Hazmin kata, la ya'udduhum illa khaliquhum wa raziquhum.
Tak ada siapa yang mampu kira bilangan orang yang pergi haji jemaah Nabi, melainkan Tuhan yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Ramai. Dalam ramai-ramai, mutawif seorang je, Nabi seorang je. Jadi nak tanya Nabi kena ambil turn. Ada orang datang tanya Nabi, ya Rasulullah, aku beranak, nak buat macam mana? Masa Nabi berada di Zulhulaifah, ada sahabat datang, isteri kepada Abu Bakar, aku beranak, buat macam mana? Nabi cerita, okey, buat macam ni, buat semua, cuma tak boleh tawaf. Nabi cerita. Ada sahabat tanya macam-macam soalan. Jadi Nabi seorang je. Bila Nabi sampai di Mina, Nabi solat 2 rakaat. Orang Mekah yang ikut Nabi pun solat 2 rakaat. Sahabat tak tahu solat 2 rakaat pasal apa. Lepas Nabi semayang, baru Nabi cerita, ini nama dia qasar. Maksudnya apa? Kadang-kadang sahabat pun tak tahu, tapi ini ketika berada di apa ni? Hari ni otak blur sikit ni, kerja banyak. Okay, ketika Nabi berada di Arafah, Zuhur dengan Asar, Nabi gabungkan dua. Sahabat tak tahu sebab apa. Lepas dah habis salat, baru Nabi cerita yang ni dua tadi ni dengan dua kemudian ni, nama dia Zuhur dengan Asar. Jamak, kita buat jamak sekali. Jadi sebahagian ulama mereka katakan yang untuk jamak, makmum tak niat pun tak apa, ikut niat imam, berdasarkan peristiwa ketika Nabi berada di Arafah. Nabi jamak. Hikmah dia apa? Hikmah dia nak suruh kita berdoa, doa hari Arafah kan. Nabi jamak Zuhur dengan Asar, lepas tu Nabi doa sampai Maghrib. Tapi kalau kita jamak dah Zuhur dengan Asar, lepas tu kita duduk relax kan sampai Maghrib, itu hikmah dia hilang kan. Hukum dia betul kena, tapi hikmah dia hilang. Lepas tu Maghrib dengan Isyak pula Nabi jamak ketika berada di Muzdalifah. Hikmah dia apa? Hikmah dia lepas waktu Maghrib suruh berjalan pergi Muzdalifah. Kadang-kadang kita tak jalan kan, kita pulang lah masing-masing. Tapi itu ada hikmah yang cantik. So dia buat waktu kita panjang daripada Zuhur sampai Maghrib untuk berdoa. Balik kepada persoalan niat ni. Jadi itu dua penting yang berkaitan dengan niat. Satu, menentukan jenis ibadat yang kita nak buat. Dan yang kedua, sebab apa kita buat ibadat. Lafaz niat kita dah sebut yang dia tak, benda yang tak perlu. Dan sahabat tidak pernah tanya kepada Nabi SAW. Kadang-kadang kalau kita lafaz kan, di Malaysia orang suka lafaz. Lafaz benda yang kita faham tu satu cerita. Sebab tu Imam Syafi'i sebut, bukan Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i sebut lafaz untuk menguatkan hati. Tapi kita yang bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Kalau orang Arab, dia lafaz dalam bahasa Arab sebab tu bahasa dia. Kita yang bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Kita pilih lafaz dalam bahasa Arab juga. Maksudnya benda tu tak ada keperluan langsung. Nak menguatkan hati pun benda tu kita tak faham pun. Ini kadang-kadang fiqh kat Malaysia ni menyusahkan orang. Budak-budak kecil, kita paksa mereka suruh hafal macam-macam jenis niat. Sebelum SPM tu dia kena hafal niat puasa, dia kena hafal niat solat, dia kena hafal niat haji, dia kena hafal macam-macam. Itu tak masuk spesifik lagi. Pergi spesifik lagi, dia kena hafal niat tawaf, dia kena hafal niat sa'i, macam-macam niat. Saya ingat niat ni tuan-tuan pergi tanya mufti Saudi pun belum tentu mufti Saudi tahu. Banyak sangat. Budak-budak kita SPM tahu semua niat. Kita menyusahkan orang. Niat mandi wajib. Ni cerita mandi wajib ni. Saya dulu PLKN dulu ramai kawan-kawan yang ni lah, yang apa? Tak apa baik sangatlah. Kan masuk PLKN ni macam-macam jenis manusia. Sebahagian manusia yang tak sekolah-sekolah pun tak habis, dia lepas balik PLKN jumpa kawan seorang, tanya kawan ni cerita-cerita agama, cerita je. Bila tanya kawan ni, tiba-tiba datang sampai bab cerita mandi wajib. Jadi kawan sepada saya, dia cerita, ni cerita 4-5 tahun lepas. Dia kata, aku lama tak mandi wajib ni 3-4 bulan. Kita kata, bagus 3-4 bulan tak mandi wajib. Kita dah ingat 3-4 bulan tak mandi wajib, maksud dia 3-4 bulan tidak ada keperluan untuk mandi wajib. Tapi dia kata tak, itu maksud salah tu. Maksud sebenar, keperluan ada, tapi dia tak mandi. Tanya dia semayang macam mana? Dia kata kebiasaannya tak semayang, kecuali bila ada darurat baru semayang. Darurat dia apa? Darurat dia segi kawan-kawan ramai, kalau kita tak pergi semayang Jumaat nampak sangat. Itu darurat tu kita kena pergi. Jadi semayang lah time tu. Mandi tak? Dok, mandi tak mandi. Soalan lepas tu bila tanya dia, sebab apa tak mandi wajib? Dia kata susah nak hafal niat mandi wajib bahasa Arab. Itu kalau
punyalah bahalul kawan ni. Satu masalah dia tak mandi wajib, yang kedua masalah kita menyusahkan orang. Tuan-tuan, ramai di kalangan orang yang meninggalkan ibadah sebab mereka tak tahu niat. Tuan-tuan, kalau tak perasan, kalau tak percaya, cuba di Malaysia ni, time ada jenazah, ramai orang datang melawat jenazah, tapi time solat mesti setengah hilang. Cuba tanya seorang-seorang, pasal apa tak semayang jenazah? Antara jawapan yang paling famous, tak tahu nak niat semayang mayat macam mana. Jawapan yang kedua, tak tahu nak baca apa masa semayang mayat. Jadi tuan-tuan, kalau lepas ni pergi jumpa orang, cerita kat orang ramai, semayang jenazah ni lah semayang paling senang. Niat dia macam mana? Bubuhlah bahasa apa pun, aku semayang dekat dia kerana Allah. Habis cerita. Semayang ke atas mayat ni kerana Allah. Satu. Bacaan tak tahu nak buat apa. Imam Syafi'i kata rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua selawat, rakaat ketiga doa kepada jenazah. Doa bahasa Arab tak tahu, doa pilah bahasa Jawa pun tak apa. Doa kepada mayat. Yang keempat, dalam mazhab Syafi'i diucapkan doa kepada kita dan juga dia. Sebahagian ulama lain sebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak tahu juga. Sebahagian para tabi'in kata, orang tanya kepada kau tak silap saya Sa'id bin Musayyib, apa nak baca masa semayang mayat? Sa'id kata, Al-an anta syafi' fashfa' bi ahsan ma 'indak. Sekarang ni kau nak memberi syafaat kepada orang, nak tolong orang, maka tolonglah dengan benda yang terbaik yang ada pada engkau. Ayat mana paling power ada pada engkau, kau tolonglah doa kepada dia. Habis, mudah. Jadi berkaitan dengan niat, cukup mudah. Selepas itu, Nabi SAW meletakkan contoh. Ada hadis riwayat Muslim. Sebelum kita sambung, ada hadis Muslim yang Nabi cerita tentang orang keluar pergi perang. Lepas tu berlaku gempa bumi, mati semua. Orang tanya Nabi, macam mana pahala dia dapat macam mana? Ada orang yang mai, dia bukan nak pergi perang, dia pergi berniaga. Niat dia nak pergi berniaga. Orang pergi perang, dia keluar sekali dia nak berniaga. Ada orang dia nak pergi musafir, nampak orang perang, dia jalan sekali dengan orang perang. Niat dia kira macam mana? Tuan-tuan bayang, contohnya orang pergi perhimpunan bersih. Contoh, pergi perhimpunan bersih. Makcik yang mai daripada Kota Baru, Kuala Terengganu, Pendang ke apa kan, niat dia apa? Kononnya nak makcik tu pun tak tahu apa. Tapi niat dia, contohnya, niat dia nak menuntut pilihan raya yang adil. Contoh, makcik tu pun tak tahu lah sempat nak undi ke tak lagi sekali. Tapi itu niat dia. Lepas tu, yang kawan seorang lagi pula mai, niat dia apa? Niat dia nak, dia bawa paper, dia nak pergi jual paper dengan orang ramai. Itu je niat dia, aku nak cari rezeki. Niat seorang lagi pula, wartawan, niat dia apa? Aku nak pergi ambil gambar. Seorang lagi pula niat, aku nak pergi buat kacau, bagi jadi masalah. Nak jadi cerita empat-empat ni duduk ramai-ramai, semua kena tembak water cannon. Semua sakit. Tapi yang dapat apa? Yang dapat lain. Makcik yang mai sebab nak tuntut tu, bahagian dia lain. Wartawan yang aku kerja cari makan ya, nak ambil gambar, masuk paper aku dapat duit, bahagian dia lain. Tukang buat kacau ni, bahagian dia lain. Polis yang tembak orang, bahagian dia pun ada juga lah. Dia punya bahagian dia. Tentu dalam bab ni kadang-kadang niat ni dia memberikan kita jalan keluar kepada banyak masalah. Kadang-kadang dua orang berperang, dua-dua di jalan yang benar. Itu yang berlaku di zaman sahabat. Ali dalam perang Siffin, nantilah kita boleh cerita panjang lain kali. Pada pemikiran Ali pada ketika itu, sekarang aku adalah khalifah, aku perlu pertahankan kerajaan, dan semua orang yang memberontak, semua orang yang tidak bai'ah perlu diserang ataupun perlu buat mereka tunduk dan bagi bai'ah. Itu pemerintah kena buat macam tu. Pemerintah dia tak boleh biarkan orang lain, oh tak apa, tak mau taat kat aku dan tak biar. Sebab bukan zaman macam sekarang. Zaman dulu semua orang ada senjata masing-masing, akses kepada senjata sama banyak, tempat jauh, berita lambat sampai. Jadi pemerintah dia kena pastikan semua orang taat kepada dia. Jadi Ali pada ketika itu radhiyallahu anhu, itu kepentingan dia, mesti bai'ah kepada aku. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia di Syam pada ketika itu, kepentingan dia apa? Kepentingan dia, aku nak cari pembunuh Uthman. Dan masalah dia, pembunuh Uthman ni jadi panglima perang Ali.
bukan setakat masuk dalam kumpulan Ali, tapi jadi panglima. Al-Ashtar An-Nakhai, antara orang yang membuat dasar bersama dengan Ali. Jadi mereka ni jadi panglima, jadi orang-orang penting bersama dengan Ali. Jadi pada pandangan Muawiyah, aku nak tuntut bela di atas kematian Uthman. Sebab tu Abu Darda bila pergi ke Syam tanya Muawiyah, engkau tahu kan Ali lebih bagus daripada engkau? Dia tahu. Tahu kan fadilah Ali lebih banyak daripada engkau? Tahu. Tahu kan Ali ada keluarga dia dekat dengan Nabi? Tahu. Tapi kenapa engkau keluar? Muawiyah kata, kalau hari ni Ali boleh serahkan pembunuh Uthman, esok aku bayar. Dua orang berperang, keluar berperang. Akhirnya niat masing-masing bikin. Tapi pilihan yang terbaik buat tak tahu. Lagi senang. Abu Darda dia pergi tanya Muawiyah, itu jawapan Muawiyah. Dia balik dekat Ali, tanya dekat Ali, awak tak bagi pembunuh Uthman? Ali kata, aku tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab bila Ali tanya tentera, dia siapa yang bunuh Uthman? Semua mengaku bunuh Uthman. Aku nak tangkap siapa? Abu Darda kata, senang cerita, aku balik Madinah, duduk dan diam. Dia selamat. Kalau itu pilihan yang selamat masa fitnah. Tapi bila berlaku fitnah, semua orang balik duduk rumah masing-masing, duduk dan diam. Oh, yang zalim bertambah zalim zaman sekarang ni. Jadi duduk dan diam kat rumah pun bukan satu pilihan yang baik juga. Semua orang duduk dan diam, tak berubah apa benda pun tak berubah. Tapi yang penting ini yang berlaku, niat manusia. Sebab tu bila ramai-ramai berlaku gempa bumi mati, semua orang tanya Nabi, macam mana dikira? Nabi kata, yahlakuna mahlakan wahidah. Mereka ni hancur dengan kehancuran yang satu. Sama, hancur semua. Semua orang kena. Wa yasduruna masadira syatta. Mereka timbul di tempat timbul yang berbeza. Ada yang timbul kat sini, ada yang timbul kat situ. Tapi Nabi kata, wa yab'athuhumullah ala niyyatihim. Tapi mereka akan dikumpulkan oleh Allah, akan dihidupkan semula oleh Allah berdasarkan niat masing-masing. Makcik itu Allah akan kumpulkan dia. Oh, memang niat dia nak minta pilihan raya yang bersih dan adil. Juru kamera ni dia dapat apa? Dia dapat water cannon. Sebab gaji pun dia dapat fair. Yang tu pun dapat, ni pun dapat. Polis dapat apa? Polis kita tak tahu niat dia apa. Kalau dia nak tembak tu, niat dia kata nak ambil habuan hang, dia dapat dosa. Kalau dia nak tembak tu, dia kata aku tak ada pilihan, ni kerja aku kena pertahankan kerajaan. Dia dapat pahala. Sebab niat dia nak pertahankan kerajaan. Tukang buat kacau, confirm dia dapat dosa. Dia tak boleh kata aku buat kacau ni saja nak bagi meriah sikit. Itu tak ada. Dia memang confirm dapat dosa. Jadi semua orang berdasarkan niat masing-masing. Bagaimana yang Nabi sebut, apabila manusia dibangunkan, mereka dibangunkan mengikut apa? Mengikut niat masing-masing. Kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, hijrah ni benda yang paling besar. Apabila para sahabat meninggalkan Mekah pergi ke Madinah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, la yastawi alladhina qatalu, la yastawi alladhina anfaqu min qabli al-hijrah, min qabli al-fath. Tak sama orang yang infak sebelum pembukaan kota Mekah dengan orang yang berjihad serta infak selepas pembukaan kota Mekah. Kedudukan dia berbeza. Sebelum pembukaan kota Mekah, orang Islam tak ada apa-apa. Tinggalkan negara, tinggalkan duit, tinggalkan saudara, tak ada apa. Hilang semua kelebihan masing-masing semata-mata kerana agama. Ada sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, kaya, tinggalkan semua harta, hijrah semata-mata kerana agama. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan hidup yang memang senang lenang, dia memang kaya, kedudukan dia ada di Mekah, rezeki dia, income dia tak pernah kurang, tapi dia tinggalkan semua benda tu kerana Nabi ajar hijrah, dia pun hijrah. Duit dia tinggalkan. Ada orang yang sebelum hijrah kedudukan dia kuat di sudut politik, mereka orang yang dihormati dalam masyarakat, tinggal keluar. Omar orang yang dihormati, Uthman orang yang dihormati dalam masyarakat, tinggal. Ini kelebihan yang Allah bagi pada mereka. Hijrah. Hijrah yang kita kalau tanya diri kita, mungkin kita tak sanggup. Kita nak berhenti kerja Qatar balik Malaysia, kita fikir 3-4 kali. Income Qatar banyak lagi daripada Malaysia. Itu benda mudah. Tapi sahabat bila hijrah, mereka meninggalkan kesenangan kepada hidup yang tak tentu arah. Tak tahu ada kerja ke tak, tak tahu ada rezeki ke tak, tak tahu. Isteri yang mereka ada
Sebahagian sahabat mereka ceraikan isteri mereka, mereka pergi. Bahkan ada di kalangan mereka yang tinggalkan isteri mereka. Umar Al-Khattab tinggalkan isteri, tak cerai pun, sebab arahan cerai belum sampai, tinggalkan, hijrah. Sebab tu sebahagian orang kata kadang-kadang kita kena berlembut lah bab ni. Orang yang baru masuk Islam ni, kita jangan lagi cerita pada suruh ceraikan isteri dan sebagainya. Mungkin ada benarnya, mungkin. Nanti bila sampai hadis-hadis seterusnya kita akan bahas. Ada beberapa keadaan Nabi bagi kelonggaran. Tapi hakikatnya itulah sikap para sahabat. Bila hijrah, isteri yang belum masuk Islam mereka tinggal, mereka hijrah. Sampailah bila turun ayat Allah suruh ceraikan, baru mereka ceraikan, kerana hijrah. Jadi Nabi sebut ini contoh paling besar. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah pahala dia kerana Allah dan juga Rasul, dia dapat. Siapa yang hijrah dia untuk mendapatkan dunia, dia berhijrah semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dulu dia duduk di sini, dia hamba, tapi hijrah merdeka. Oh, dia pun nak hijrah. Contoh, sahabat tak ada macam tu, sifat sahabat. Tapi ini contoh, siapa-siapa yang hijrah kerana dunia. Dia duduk di Malaysia, gaji dia kurang, tak banyak mana, tapi dapat offer Qatar gaji lebih, dia pun berjalan. Contoh, itulah dia dapat. Siapa yang hijrahnya kerana dia nak kahwin, duduk di Malaysia susah nak kahwin, lepas tu dia pun pergilah Azerbaijan ke mana yang tempat-tempat senang nak kahwin dan perempuan segak-segak, dia pun berhijrah, dia kahwin. Apa dia dapat? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Apa sahaja yang kita buat, pahala yang kita dapat berdasarkan apa yang kita nak. Ibn Ajlan, seorang ulama di kalangan tabi'in, menyebutkan bila kita buat ibadat ada 3 syarat yang kena ada. La yasluh al-amal illa bi thalath. Amalan ni tak dikira sah melainkan 3 benda. Yang pertama, at-taqwallah, takut kepada Allah. Maksudnya apa? Bila kita buat satu benda ni dalam keadaan kita takut kepada Allah, kita tahu yang kalau kita tinggal ni kita berdosa. Kalau orang solat, dia solat ni, niat dia betul, aku solat kerana Allah, betul tak? Cara solat dia betul, daripada first sampai last ikut Nabi, betul. Tapi takwa tak ada. Dia tak ada rasa takut dekat Allah. Aku solat kerana Allah, betul. Pasal apa solat kerana Allah? Tak asal saja, tak takut apa pun, tak solat pun tak apa, tapi saja nak solat, itu tak boleh. Pertama mesti takwa Allah. Buat itu takutkan Allah. Dia tahu ada keperluan, ada kaitan dia dengan Allah. Dia mengharapkan sesuatu daripada Allah, ataupun dia takutkan sesuatu yang Allah ancam dia. Kita buat benda sunnah, benda sunat, nawafil, atas niat kita mengharapkan sesuatu daripada Allah. Takwa Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa niyatul hasanah, niat yang baik. Dan syarat yang ketiga, al-isabah, menepati sunnah. Sebahagian ulama kata dua lah. Dia mesti al-isabah dengan niat kerana Allah. Tuan-tuan, ni 3 benda. Yang pertama kita dah sebut tadi, takwa Allah. 2 benda ni dia bergerak seiring. Hilang salah satu, ibadat tidak dikira. Ibadat kita jaga betul-betul. Haji kita, daripada first sampai last ikut sunnah betul-betul. Apa Nabi buat, semua kita buat. Tolak Nabi tawaf naik kuda, kita tak naik kuda je. Yang lain semua kita buat. Itu je kita tak buat. Unta kita tak naik masa tawaf, lain semua kita buat. Tapi kalau kita niat tu bukan kerana Allah, niat kita lain, tidak dikira sah. Pentingnya niat. Walaupun ibadat kita betul, puasa kita, semua kita puasa, sama cara kita puasa, tapi ada orang niat puasa kerana Allah. Ada orang niat, budak kecil sebagai contoh, budak kecil niat dia puasa apa? Aku niat sebab bapak aku puasa, bapak aku suruh puasa, aku puasa. Dia tak dapat pahala puasa. Kita perlu tak perlu suruh dia puasa? Kita perlu, sebab itu mendidik dia. Tapi pahala berdasarkan apa yang dia nak. Sebab tu Nabi kata siapa yang haji sebelum balik, lepas balik dia pergi haji sekali lagi. Itu wallahu alam, itu mungkin di antara hikmahnya. Jadi satu, niat mesti betul. Bila niat dah betul. Yang kedua, al-isabah, ibadat itu juga mesti tepat.
Kalau niat dah betul, ibadat tak tepat juga tak dikira. Ini sifat para sahabat, sikap para sahabat. Bila para sahabat jumpa orang buat satu benda, mereka persoalkan, macam kenapa kamu buat? Para imam sama juga. Orang tanya Imam Malik, boleh tak kami nak start ihram daripada Masjid Nabawi? Apa masalah dia? Tak ada masalah. Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Fadilat, masjid kedua paling besar selepas Masjidil Haram. Tapi Imam Malik tak bagi. Sebab apa? Niat orang tu mungkin ikhlas, tapi cara dia buat tu tak sama dengan cara Nabi. Jadi dua benda ni bergerak seiring. Untuk dapat ikhlas, untuk dapat isabah macam mana, tepatnya ibadah, untuk dapat mesti belajar. Niat itu urusan kita dengan Allah, Allah tentukan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tak ada benda yang lagi berat yang pernah aku pernah aku berurusan dengannya lebih daripada niat. Benda lain aku boleh uruskan mudah, tapi niat benda yang paling susah. Untuk kekalkan hati sentiasa melakukan ibadah kerana Allah, itu paling susah. Perang sebagai contoh tuan-tuan. Perang ni ibadat yang paling besar. Tiket masuk syurga, perang. Ada orang tanya Nabi SAW, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dhikr ma lahu. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apa pandangan kau tentang orang yang perang dia yaltamisul dhikr wal ajr? Dia perang ni semata-mata kerana nak mencari orang sebut dia, orang akan sebut dia ni berani, ataupun untuk mencari rezeki dia. Dia tak ada tanah, dia pergi perang dengan kehendak dia, bila buka kawasan baru dia dapat. Itu zaman Nabi lah. Zaman sekarang, contohlah, apa hukum orang dia masuk tentera? Sebab apa masuk tentera? Dua, satu nak naik pangkat, zikr. Satu lagi apa? Satu lagi niat nak dapat gaji. Apa yang mereka dapat? Nabi kata la syai', tak dapat apa-apa. Kerja yang berat, kerja yang susah. Tapi bila orang tanya Nabi untuk yaltamisul ajr wa dhikr, untuk mencari rezeki dan juga untuk disebut oleh orang, Nabi kata la syai', tak dapat apa. Dan kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhah. Allah tidak akan menerima melainkan perkara yang dilakukan betul-betul kerana Allah dan mengharapkan Allah. Khalisan, khalis ni benda yang memang betul-betul ditapis kerana Allah sahaja. Wa btughiya wajhullah, dan mengharapkan wajah Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi ini berkaitan dengan ibadat perang. Apatah lagi benda-benda lain, dikira berdasarkan niat. Sebesar mana pun benda yang kita lakukan, dia dikira niat. Ada hadis yang kata silap saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ni untuk penutup ni kita bacalah hadis ni sama-sama. Okay, kita ambil sedikit pengajaran. Kata Nabi SAW, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi. Orang yang awal-awal sekali dihisap pada hari kiamat, awal-awal sekali, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Orang yang mati syahid, awal dihisap, dan dia ni didatangkan kepada Allah, fa'arrafahu ni'amahu, dan diceritakan kepadanya, inilah nikmat-nikmat kamu, inilah apa yang kamu lakukan di dunia dulu. Fa'arafah, lalu dia setuju, arafah, fa'arafah, ataupun dia ni sepakat, okey betul aku buat. Faqal ma amilta fiha, dan apabila dikatakan kepada dia, apa yang kau buat ibadat ni semua, apa yang kau buat? Qal qataltu fika hatta ustushhidtu. Maka dia akan jawab, ya Allah, dulu aku berperang di jalan engkau sehingga aku mati syahid. Qal kadzabta,
walakin qatalta li an yuqal jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah akan katakan kepadanya, kadzabta, sesungguhnya engkau tipu. Qatalta liyuqal annaka jariyah, engkau dulu berperang supaya orang akan katakan engkau berani. Faqad qila, betul sekarang orang telah katakan engkau berani. Dan kemudian thumma umira bihi, dan kemudian dia ni akan dibawa fasuhiba ala wajhihi, dan dia akan diseret di atas muka dia, wa ulqiya fiha, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang awal, apa dia buat? Dia tak buat apa, cuma mati syahid. Ibadat dia bagus, syahid. Tapi bila ditanya sebab apa syahid, had liyuqal jari, supaya orang katakan aku ni berani. Maksudnya apa? Riya. Riya menghapuskan amalan yang paling besar. Wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran, dan seorang lelaki yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dia belajar dan dia mengajar orang, wa qara'a al-Quran, dia membaca Al-Quran, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, dia ni akan didatangkan, dibentangkan kepadanya, lalu dia pun betul ni semua aku buat. Faqala ma 'amilta fiha, lalu apabila ditanya apa yang kau buat, qal ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Quran fika, aku belajar ilmu, aku mengajar ilmu, dan aku membaca Al-Quran kerana engkau ya Allah. Qal kadzabta walakin ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim wa qara'ta al-Quran liyuqal qari', engkau tipu, sedangkan sebenarnya engkau menuntut ilmu sehingga sebab apa? Sebab engkau nak orang katakan dia ni alim. Engkau baca Al-Quran sebab apa? Sebab engkau nak orang katakan dia ni pandai baca Al-Quran. Dan sama juga dia ni akan diseret di atas muka dia sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang ketiga, orang yang mendapat rezeki, wassa'ahallahu rizqah, Allah luaskan rezeki kepadanya, dan dia sedekah. Kemudian bila Allah tanya kepada dia, apa yang kau buat? Dia kata, aku tak jumpa satu jalan yang baik pun melainkan aku sedekah. Mana ada jalan yang memerlukan aku sedekah di semua jalan? Allah kata, kadzabta, engkau tipu. Engkau sedekah sebenarnya liyuqal jawad, supaya orang katakan engkau ni pemurah. Lalu sama juga dia ni akan diheret dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, Allah kekalkan niat kita semata-mata kerana Allah. Sebab niat ni senjata yang ada dua mata. Kalau dia tak makan, kalau dia tak kena, dia memberi mudarat kepada kita. Itu yang kita takutkan. Dia bukan sekadar kita dapat pahala ataupun tak, tapi niat juga menentukan. Boleh jadi pahala yang kita harap tu berubah jadi dosa. Itu yang kita takut. Kalau setakat dapat pahala tak dapat pahala, itu kita rugi sebab tak dapat pahala mungkin. Tapi niat ni juga ada kemungkinan membuatkan kita patutnya dipuji, tapi di akhirat kita dihitung. Kita buat satu benda yang meletihkan diri kita, tapi benda yang meletihkan kita itu memberi mudarat kepada kita di akhirat. Kadang-kadang benda kecil yang kita tak sedar. Sedekah, la tutbi'u ma anfaqtum manna wala adha. Allah pesan, wahai orang beriman, janganlah kamu iringi pemberian kamu dengan mannan, dengan menyebut-nyebut, wala adha, ataupun menghina orang lain. Sebab apa? Kita susah, kita keluarkan sedekah, tapi boleh jadi dengan sedekah ini kita tak dapat pahala, kita dapat dosa. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan bermaafan itu lebih baik daripada pemberian yang disertai dengan menghina orang lain. Jadi kita jagalah hati kita. Sebab itu Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, yang memutarkan hati manusia, kekalkanlah hatiku di atas ala dinik, agama engkau. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau takutkah kami ini sesat? Nabi kata, betul. Kerana hati manusia ini baina usbi'in min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari di kalangan di antara jari-jari Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Allah memutarkan hati manusia sebagaimana yang Allah nak.
Hari ni orang beriman. Hari ni kita tengok orang beriman boleh jadi orang yang sama selepas 10 tahun fasik. Hari ni orang ni jahat, boleh jadi orang yang sama selepas kita lama tak jumpa dia jadi tabligh dengan janggut, dengan jubah serban dia. Sebab hati manusia ni Allah pegang dan Allah atur. Jadi tuan-tuan, doa ni kita hafal, kita baca selalu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, kekalkan hati aku di atas agama. Nabi selalu doa. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang Allah jaga hati kita, Allah kekalkan hati kita di atas hidayah Allah, dan Allah matikan kita di atas jalan Islam. Sebab kata Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amalan ni dikira berdasarkan apa? Last. Itulah yang menentukan hidup manusia. Jadi setakat ni dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.